اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. Amma ba'd, akhlisun niyyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insya-Allah hari ini kita sambung pada perkataan muallif rahimahullah, yang mana pada sesi yang lalu kita telah pun jelaskan bahawasanya Al-Imam Ibn Jauzi sekarang sedang menceritakan pengalaman hidup. Ini adalah menjadi suatu daripada bentuk kebiasaan para ulama dalam nak motivate, dalam nak motivasikan, bukan dengan niat untuk berbangga, tetapi niatnya adalah untuk memotivasikan anaknya, supaya anaknya itu, yakni kita dah sebut saat kita baca kitab ni, maka kita letakkan diri kita adalah sebagai anak Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Maka dalam penceritaannya, beliau menceritakan tentang beberapa kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Dan pada sesi lalu kita dah sampai wala dhahiktu dhahikan kharija, iaitu Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah waktu kecilnya tidak pernahlah dia ketawa itu dengan ketawa yang kuat, dengan ketawa yang terbahak-bahak. Hatta inni kuntu wali sab'u sinina aw nahwaha ahdaru rahbatal jami'i fala atakhayyura halaqata musya'badin, iaitu yang ni saya ambil at-takhayyura. Okey, at-takhayyura. Maka kata Imam Jauzi rahimahullah, sesungguhnya aku ketika berumur 7 tahun, okey, atau sekitar 7 tahun, au nahwaha, dekat sini nahwaha, saya ambil au nahwaha. Okey, lebih kurang 7 tahun, ahduru rahbatal jami', aku menghadiri halaqah-halaqah, yakni ruang-ruang ilmu di masjid, di jami'. Jami' ni ada beza dengan masjid biasa. Okey, bila kita sebut jami', tapi orang Melayu kita ada masjid jami' kan. Maka orang Arab ni kalau kita sebut jami', maknanya memang of course lah dia adalah masjid yang didirikan Jumaat. Bahasa Melayu Jumaat lah, bahasa Arab Jumu'ah. Okay, sekiranya masjid itu didirikan Jumu'ah padanya, maka namanya jami'. Kalau dia masjid yang tak didirikan Jumu'ah padanya, dipanggil masjid. Ada beza lah dua tu. Okay, antara jami' dengan masjid yang bukan jami'. Jadi lazimnya kalau kita sebut jami' ni maknanya adalah masjid yang didirikan Jumu'ah padanya. Okay. Kemudian kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, fala atakhayyura halaqata musya'badhin. Okay, dalam ni musya'bidin, yang saya ambil musya'badhin. Apakah dia musya'badhin ni? Iaitu orang yang buat ataupun beramal dengan sihir. Macam tukang tilik, macam tukang tenung gitu. Okay. Itu adalah dipanggil sebagai sihir, tukang sihir lah. Maka kata Al-Imam Jauzi rahimahullah, aku tak pernah sekali pun pergi kepada majlis-majlis yang dianjurkan oleh mereka yang tukang sihir ni. Maknanya pada zaman tu dah ada dah tukang sihir. Tak pelik kalau ada tukang sihir di kalangan kita. Kadang-kadang tukang sihir ni sebahagian daripada mereka menyamar sebagai pembawa agama, tapi hakikatnya mereka adalah tukang sihir. Ada
yang pakai kopiah, yang berpuatakan seperti ustaz pun ada juga. Tapi dia buat sihir, wal'iyadzubillah. Maka kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, bal atlubul muhadditha fayatahaddathu bisiyari fa'ahfadhu jami'a ma asma'u. Maka apa yang aku pilih ialah aku mencari, iaitu aku menghadiri halaqah-halaqah muhaddith, halaqah-halaqah ulama'-ulama yang berstatusnya para muhaddith, yang mana di sana muhaddis tersebut fayatahaddatsu bisiyari, kerana ilmu sirah adalah di antara ilmu hadis. Ilmu sirah di antara ilmu hadis. Maka di sana aku mengambil ilmu tentang sirah-sirah. Maka bila sebut tentang sirah, maka dia bukan semestinya sirah sahaja. Maka mafhum daripada sini ialah termasuklah ilmu hadis. Termasuklah ilmu hadis. Hadis-hadis dan seumpama dengannya. Maka kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, fa ahfadhu jami'a ma asma'u. Maka aku pun menghafal sekalian apa yang aku dengari. Ini antara kelebihan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, ialah dipermudahkan baginya untuk menghafal ilmu yang dia dengari. Memang ada sebahagian para ulama kita dan kebanyakan para ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, mereka dikurniakan kecerdasan akal, sehingga mereka mampu untuk hafal setiap ilmu yang mereka dengari. Termasuklah antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang sangat jaga pemakanannya sehingga kan dia tak makan melainkan apa yang dimasak oleh keluarganya. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka makanan yang kita makan ada kaitan dengan apa yang kita hafal ataupun apa yang kita ambil ilmu. Okey, kerana sebahagian orang boleh jadi dia belajar tapi dia sukar untuk hafal dan sukar untuk faham. Maka di situ dia kena perhatikan pemakanan dia. Kerana suatu ketika Imam Syafi'i bertemu dengan gurunya Ar-Rabi', Imam Rabi'. Okey, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Rabi'. Maka diadukan kisah dia. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Rabi' tentang sukar untuk hafal. Okey, sukar untuk hafal ilmu. Okey, maka Imam Waqi', contoh, bukan Imam Rabi', Imam Waqi'. Okey, maka Rabi' adalah anak murid Imam Syafi'i. Imam Waqi' adalah guru kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i jumpa dengan gurunya Waqi' dan bercerita tentang kesukaran menghafal. Maka gurunya Waqi' kata bahawasanya ilmu ini adalah cahaya. Dalam syairnya Imam Syafi'i sebut, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Mafhum daripada syair itu, Imam Syafi'i kata, aku mengadu kepada Waqi' tentang kesukaran menghafalku. Maka diberikan nasihat supaya aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan memberitahu kepadaku, bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wan nuru la yahdi lil asi, ataupun dalam riwayat lain wa nurullahi la yuhda lil asi. Maka sesungguhnya cahaya itu tidak akan menerangi mereka yang melakukan maksiat. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, boleh jadi seseorang itu jika disukar nak dapat semangat untuk menuntut ilmu, maka boleh jadi adalah kerana maksiatnya. Okey, dan terlebih utama lagi maksiat yang berbentuk maksiat perut, ma'asil batan, maksiat perut.
Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, esok akan ada satu daurah tentang tasawuf. Esok ada daurah tentang tasawuf di Baitus Saadah bagi sesiapa yang berkehendak ataupun berhajat untuk pelajari mengenai ma'asil batan, mengenai maksiat perut, maka bolehlah untuk dia join esok, iaitu daurah ilmu tasawuf, yang mana masih sempat lagi untuk daftar. Saya sharekan link bagi siapa yang berhasrat untuk join di ruangan komen. Boleh dia belajar apakah dia yang saya sebut tadi, ma'asil batan ataupun maksiat perut. Dia boleh join. Tak boleh nak share panjang lah dia punya ni. Saya bagi Google Form lah. Google Form ni dia boleh daftar lah. Apa tak boleh? Siapa berhasrat nak join dia boleh daftar lah. Baik. Kemudiannya kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, "Faitahaddatsu bisiyari fa'ahfadhu jami'a ma asma'u." Maka aku menghafal sekalian yang aku dengari. Itu adalah kelebihan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa azhabu ilal baiti fa'aktubuhu. Maka kemudian setelah aku hafal, aku akan pulang ke rumah dan aku akan menulisnya, yakni menulis akan apa yang dihafal. Dan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah statusnya dalam bidang hadis adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh ni biasanya hafal ratusan ribu hadis. Al-Hafidh. Dan Al-Hafidh ni dia punya wazifah, dia punya tanggungjawab dia dalam ilmu hadis ialah yang mentashihkan hadis-hadis. Jadi kalau kita dengar ulama kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni hasan, itu adalah kerja Al-Hafidh. Itu adalah kerja ulama hadis yang dah sampai darjat Al-Hafidh. Maka kalau orang tu dia tak sampai darjat Al-Hafidh, maka dia tidak ada autoriti untuk mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Seperti rujukan golongannya Al-Wahabi yang namanya Al-Albani. Al-Albani dia tak ada autoriti dalam bidang hadis kerana dia tidak hafal ratusan ribu hadis. Bahkan pernah sekali ditanya, maka dia kata aku adalah muhaddis kitab. Yakni dia mampu baca kitab je. Tetapi Al-Albani ni subhanallah, dia asal adalah tukang jam je. Tukang jam daripada Albania. Kemudian dia suka baca kitab hadis. Akhirnya dia mendakwa diri dia adalah muhaddis. Maka berhati-hati. Kerja Albani ni, dia banyak sumbangan dia pada mazhab Wahabi. Antara sumbangan dia ialah, bila kita sebut sumbangan bukan jasa, sumbangan kepada golongan Wahabi ni ialah banyak hadis yang sahih dia dhaifkan sebab tidak bersepakat dengan pegangan Wahabi. Maka bila tak sepakat dengan pegangan mereka dhaifkan hadis. Jadi jangan terkejut kalau beberapa amalan-amalan di tanah Melayu kita ni kadang-kadang berdasarkan pada hadis yang dhaif sekalipun boleh diamalkan dalam masalah fadailul amal. Tapi bila pergi pada Wahabi, mereka anggap hadis yang dhaif ini sebagai maudhu', bahkan sebahagiannya dimaudhu'kan oleh mereka. Maka ini kena hati-hati. Program esok tak ada Google Meet. Program esok mereka buat secara bersua muka.
Jadi siapa yang nak join boleh pergi secara bersua muka. Baik. Kemudian katanya Imam Ibn Jauzi rahimahullah, walaqad wuffiqa li Syekhuna Abul Fadli Ibnu Nasirin rahimahullah wa kana yahmiluni ila syuyukhi fa asma'ani al-musnad. Fa yasma'ani al-musnad. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, maka aku telah ditunjukkan jalan. Aku telah ditunjukkan jalan. Okey, tentang menuntut ilmu ini oleh seorang ulama yang murabbi. Baik, Imam Ibn Jauzi rahimahullah, dia ada ramai guru. Bukan sedikit gurunya, ramai gurunya. Okey, tetapi lazim bagi seorang ulama mereka mempunyai syekh. Yang dimaknakan syekh di sini ialah murabbi. Murabbi. Okey, maka orang yang bijaksana, yang salik sebagaimana yang disebut oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. InsyaAllah kita akan baca kitab tu bila mana kita dah habis baca kitab ni, kalau sempat insyaAllah. Maka biasanya dalam sejarah keilmuan para ulama, setiap ulama pasti dia akan ada murabbinya. Dia akan ada murabbinya yang akan dirujuk kepadanya dalam masalah agama, dalam masalah kehidupan dan seumpama dengannya. Maka murabbi ini tanggungjawab dia biasanya sangat besar terhadap seorang murid. Sedangkan ada pepatah Arab yang mengatakan bahawasanya ayah memberikan nafkah harta kepada anak, tetapi seorang murabbi dia memberikan nafkah ilmu kepada anak. Maka tanggungjawab murabbi juga sangat besar. Bukan di sini nak menafikan fadilat ayah, bukan nak menafikan fadilat ayah, tapi nak cerita di sini ialah orang yang dia nak keberjayaan dia di dunia dan di hari akhirat, maka hendaklah dia ada seorang murabbi. Seorang murabbi yang mana murabbi itu dia antara takrifan murabbi yang diberikan oleh para ulama ialah mereka yang mengajarkan kepada muridnya daripada sekecil-kecil ilmu, yakni daripada ilmu fardu ain sehingga kepada sebesar-besar ilmu. Maknanya dia tahu prioritize apa yang perlu diajar pada anak muridnya sedikit demi sedikit sehingga anak muridnya berjaya. Maka ini ditunjukkan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kisahnya. Begitu juga kalau kita lihat kisah-kisah yang lain daripada kalangan para ulama seperti Imam Syafi'i yang murabbinya adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Maka setiap anak murid dia pasti ada murabbi. Maka Imam Syafi'i ada anak muridnya dan anak muridnya itu murabbinya adalah Imam Syafi'i. Sepertinya kalau kita lihat anak murid Imam Syafi'i antaranya Imam Rabi' tadi. Imam Rabi', Imam Al-Muzani. Imam Rabi', Imam Muzani antaranya lah. Okey. Dan kalau kita lihat kisah bagaimana Imam Rabi' ni dia ada satu kelemahan dia, dan juga seorang lagi anak murid Imam Syafi'i, Imam Buwaiti. Tiga orang ni memang sangat rapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murabbi mereka. Maka Imam Buwaiti mati di penjara, dalam penjara. Imam Al-Muzani dia penerus ataupun legasi kepada mazhab Imam Syafi'i. Banyak ilmu Imam Syafi'i yang sampai kepada kita adalah daripada riwayat Al-Muzani. Imam Nawawi bukan anak murid Imam Syafi'i, tapi Imam Nawawi adalah antara penyuling mazhab Syafi'i.
mentarjihkan aqwal-aqwal ashab Syafi'i. Imam Nawawi bukan anak murid Imam Syafi'i. Imam Nawawi dia generasi terkemudian. Imam Al-Muzani, Imam Al-Muzani dia adalah orang yang meriwayatkan ilmu Imam Syafi'i sampai pada kita. Imam Rabi' yang kita sebut tadi, Imam Rabi' ni antara kelemahan dia adalah dia sukar hafal. Dia sukar hafal. Dia sukar faham, bukan sukar hafal. Dia sukar faham. Tetapi lihat bagaimana seorang murabbi, masya-Allah, yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Setiap kali Imam Syafi'i habis ajar kepada Imam Rabi', maka Imam Syafi'i akan tanya kepada Imam Rabi', "Wahai Rabi', adakah engkau dah faham?" Maka kalau Rabi' kata, "Belum faham lagi wahai Imam Syafi'i," maka Imam Syafi'i akan ulang. Imam Syafi'i akan ulang sehingga Imam Rabi' faham. Dia memang dipanggil, kalau istilah kita zaman sekarang, Imam Rabi' ni dia slow learner lah. Slow learner. Sehingga kan ada setengah daripada ilmu yang diajar itu diulang oleh Imam Syafi'i kepada Imam Rabi' sebanyak 40 kali. Maka sampailah ada ketika Imam Rabi' ini tak faham. Dia tak faham juga setelah diulang berpuluh kali. Maka Imam Syafi'i tidak kata anak murid dia ni bodoh. Ini murabbi, seorang murabbi, dia bukan macam sebahagian guru yang mudah memperbodohkan anak murid. Kau ni bodoh betul lah. Aku lah orang tak faham, subhanallah. Murabbi ni seperti yang ditunjukkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Akhirnya dia kata apa pada Imam Rabi'? Dia kata, "Wahai Rabi', inilah kemampuanku untuk mengajarmu. Maknanya aku tak mampu nak bagi kamu faham, melainkan Allah jugalah yang mengurniakan kamu faham. Maka berdoalah kepada Allah. Andai tidak faham lagi, berdoalah kepada Allah, moga-moga engkau diberikan kefahaman." Dan akhirnya Imam Rabi' menjadi salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, masya-Allah. Itu maknanya murabbi. Tanggungjawab murabbi ni bukan senang. Tanggungjawab murabbi ni sangat sukar. Seorang dia tak boleh mendakwa dia murabbi kalau dia tak melalui kesukaran seperti ini dalam mendidik. Anak muridnya bukan sedikit, ramai. Maka murabbi itu penting dalam kehidupan seorang salik. Dia akan bersama dengan murabbi itu sampai murabbi itu meninggal. Sama ada dia meninggal dulu atau murabbi itu meninggal. Maka hendaklah kita ada seorang murabbi. Dan orang yang ada murabbi, dia mesti ada beberapa sifat. Kerana dia nak kebaikan. Kerana dia nak kebaikan. Orang yang ada murabbi, maknanya orang yang menganggap seorang guru itu murabbi, bererti dia nak kebaikan daripada gurunya. Maka orang yang nak kebaikan daripada gurunya, dia mesti ada beberapa sifat. Antara sifat utama yang ada, yang kena ada bagi seorang salik. Bila kita sebut salik ni, bagi yang tak faham lagi istilah, salik dalam istilah umum ialah orang yang menempuh jalan ilmu untuk dia dapatkan ilmu dan dia beramal dengan ilmunya, agar dia menjadi orang yang bertakwa. Itu salik secara umum. Okay? Kalau salik secara khusus kita tak masuk, itu dalam bab tariqah, dalam bab tarikat. Itu salik secara umum, tasawuf secara umum. Orang yang salik ialah orang yang menempuh jalan keilmuan supaya dia dapat beramal dengan ilmu dan dia menjadi orang yang bertakwa. Maka murabbi ni, dia adalah seorang murabbi. Bila seorang murabbi, pasti dia juga adalah orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, dia tak boleh jadi murabbi. Okay. Dan orang yang mendakwa dia murabbi biasanya bukan murabbi. Murabbi ni bukan orang yang mendakwa dia murabbi. Kerana lazimnya yang mendakwa ni, kerana dia nak supaya orang, dia nak pengikut. Okey, tidak disyaratkan murabbi itu dia mengaku dia murabbi.
Okey. Maka murabbi ini kita dapat lihat biasanya murabbi ini tarbiyahnya berterusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada generasi sekarang. Sampailah generasi sekarang. Itu adalah murabbi namanya. Okey, kerana tarbiyah dia diambil daripada tarbiyahnya diambil daripada tarbiyah gurunya, tarbiyah gurunya diambil daripada tarbiyah gurunya, tarbiyah gurunya diambil daripada tarbiyah gurunya sehinggalah diambil daripada tarbiyah sahabat sehinggalah diambil daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang murabbi ni lazimnya kalau kita dapat lihat seorang murabbi ni dia akan melahirkan pejuang-pejuang pejuang agama. Pejuang agama. Bukan ekstremis, pejuang agama, yakni yang berada dalam medan keilmuan, yang mampu mengajarkan, mampu melahirkan ulama, mufti dan seumpama dengannya. Lazimnya murabbi seperti itu. Saya bagi contoh kalau di alam Melayu, murabbi agung alam Melayu ialah Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani. Siapakah dia Syekh Ahmad Al-Fatani? Iaitu guru kepada Tok Kenali. Guru kepada Tok Kenali. Okey, Syekh Ahmad Al-Fatani adalah guru kepada Tok Kenali. Syekh Ahmad Al-Fatani adalah murabbi. Adalah murabbi. Bahkan Syekh Ahmad Al-Fatani terkenal dengan kealimannya. Sangat alim Syekh Ahmad. Boleh cari Syekh Ahmad punya biodata ataupun dia punya sejarah. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka Syekh Ahmad Al-Fatani ni dikatakan beliau punya ilmu ni sampaikan beliau ni ada ilmu untuk buat emas. Kerana nak buat emas ni dia ada ilmu yang mana dia tak perlu galian emas, jumpa emas mentah tu, bahkan emas tu boleh dibuat asalkan ada satu bahan yang kita selawat tu. Dalam kita selawat tu kan ada iksir, anta iksiru wa ghali. Iksir tu adalah satu bahan yang jika dimasukkan bersama logam lain, logam boleh jadi emas. Wallahu a'lam. Bagaimana? Ahmad ada ilmu buat emas tetapi ilmunya itu tidak diwarisi. Dan Syekh Ahmad Al-Fatani ini lahir daripadanya anak murid dia Tok Kenali. Tok Kenali, waliullah Tok Kenali. Syekh Ahmad Al-Fatani waliullah, Tok Kenali juga waliullah. Tok Kenali juga waliullah. Dan barakahnya Syekh Ahmad ni, anak muridnya Tok Kenali itu lahirlah daripada Tok Kenali ini anak-anak murid yang terlalu ramai. Terlalu ramai, ratusan. Tetapi antara mereka yang dikenali ialah dia dikenali itu di Malaysia dan ada juga anak muridnya di Indonesia dan juga di Fatani. Antara anak murid yang terkenal daripada kalangan anak murid Tok Kenali ialah Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi. Itu adalah anak murid Tok Kenali. Syekh Uthman Jalaluddin Penanti. Itu juga adalah anak murid kepada Tok Kenali. Okey. Kemudian Datuk Haji Hassan Yunus Al-Azhari. Kemudian ada ramai Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu juga anak murid kepada Tok Kenali. Okey. Ramai lagi, terlalu ramai. Anak murid Tok Kenali ni terlalu ramai. Sehingga kan jumlahnya mencecah ratusan. Maka ini adalah antara kesan asar bagi seorang murabbi yang wali. Maka murabbi itu kesannya sebagaimana yang pepatah Melayu sebut, kalau campak ke mana pun dia jadi gunung. Okay. Campak ke mana pun dia akan jadi gunung. Okay. Maka itu adalah sedikit sebanyak tentang murabbi.
Sebab tu katanya para ulama, kadang-kadang kita nak buat sesuatu perkara, kita rujuk pada murabbi. Biasanya kadang-kadang dia punya taujihat, dia punya pandangan berlainan dengan kita. Mereka berfikir taujihat mereka itu berdasarkan ilmu mereka dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Okey, mereka ada orang kita kata taufik yang cakap macam mana, kalau orang Melayu dia faham kasyaf, tapi bukan kasyaf dengan makna seperti itu. Tapi biasanya ulama ni dia buat taujihat, cadangan-cadangan, arahan-arahan adalah dengan ilmu dan pasti berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbanding dengan kita, kadang-kadang kita fikir dengan nafsu. Beza. Okey, maka hendaklah kita adanya murabbi, itu sebaik-baiknya. Okey, itu sebaik-baiknya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang ada murabbi, dia mesti ada beberapa sifat, antaranya yang penting kita tak sebut lagi tadi. Yang pertama ialah at-tawadhu'. At-tawadhu'. Okey, orang yang nak dirinya ditarbiyah, dia nak jadi salik, dia nak jadi orang yang nak menuntut ilmu dan nak berjaya. Tak kiralah ilmu, tak kiralah umur dia berapa pun. Boleh jadi kita mula belajar ilmu ni terlambat. Boleh jadi umur 40 pun nak belajar, umur 50 pun nak belajar. Tidak mengapa. Kerana tidak ada had umur dalam belajar. Tidak ada had umur untuk kebaikan. Masya Allah. Kita ni kalau Allah Ta'ala kurniakan umur yang panjang dan dikurniakan kesedaran untuk menuntut ilmu, itu adalah kebaikan yang besar untuk kita. Subhanallah. Saya baru je kehilangan seorang anak murid di UiTM, baru je 3 hari lepas. Subhanallah. Umur muda lagi, 19 tahun. Aksiden, meninggal dunia. InsyaAllah perakhiran yang baik sebab dia aksiden tu nak pergi menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu ni, maka dia berada di sabilillah, di jalan Allah, sehinggalah dia pulang. Maka seorang yang dia ada kemampuan untuk pergi secara fizikal, contoh macam esok, kalau dia ada kemampuan, janganlah kita beralasan. Itu maksud dia. Kalau ada kemampuan dan belum lagi belajar tentang perkara tersebut, maka sebaik-baik perkara yang digunakan dalam waktu ialah menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Maka kalau dia belum lagi, especially bagi yang belum belajar, ini ilmu fardu ain, esok tu ilmu fardu ain. Ilmu tasawuf. Tasawuf yang fardu ain, bukan yang ilmu tarikat, bukan. Ilmu tasawuf yang fardu ain. Maka kalau dia belum lagi menuntut ilmu tersebut, maka hendaklah dia belajar. Memang kita akan ajar juga kitab tu, tapi perbahasannya lambat lagi. Kita baru dalam bab solat, untuk kuliah hari Khamis kan, kita baru dalam bab solat, bab berdiri dalam solat kan. Maka bab tasawuf lambat lagi, jauh lagi. Maka kalau dia nak belajar, dia boleh belajar esok, khatamkan bab tasawuf. Maka dia hendaklah yakni orang yang menuntut ilmu, dia punya usaha menuntut ilmu tu, bila dia keluar rumah untuk pergi menuntut ilmu, maka dia dikira di sisi Allah, dicatat oleh malaikat ni, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah hatta yarji', sehingga dia pulang. Maka apa lagi yang kita nak? Kita keluar nak menuntut ilmu itu, umpama kita di sabilillah. Masya Allah. Masya Allah. Maka jangan kita abaikan menuntut ilmu secara fizikal. Online tak apa, bagus. Daripada tak ada, kena ada. Okay, online. Tetapi
Jangan kita beratkan diri kita untuk pergi kuliah secara fizikal kalau kita ada kemampuan. Itu yang pertama. Dia mesti ada tawadhu', iaitu dia merendah diri. Merendah diri. Kerana orang tawadhu' ni apa? Maksudnya orang yang boleh menerima nasihat. Orang yang boleh menerima nasihat dan dia tidak takabur. Tawadhu' tu dia ada dua. Yang pertama, dia menerima nasihat meskipun daripada orang yang lebih rendah darjatnya. Yang kedua ialah tawadhu' dengan makna tidak menyombong diri dengan memandang hina pada muslim yang lain. Fakhar, angkuh, sombong, memandang rendah kepada yang lain. Penuntut ilmu dia tak boleh ada sikap ni. Orang yang salih dia tak boleh ada sikap ni. Dia datang majlis ilmu, walaupun majlis ilmu dia tu ramai anak-anak muda, dia seorang je yang berumur contoh. 2 orang je, 3 orang je yang berumur. Hendaklah dia tawadhu'. Dia duduk bersama dengan anak-anak muda, tak ada masalah. Itu adalah ilmu. Kerana ilmu tidak mengenal usia. Jadi seorang yang hadir majlis ilmu, tak kira lah dia hadir majlis ilmu walaupun yang hadir bersama dengan tu anak-anak muda dan seumpamanya, dia tawadhu'. Jangan dia ada rasa malu sekalipun, bukan sombong pun kadang sebagian bukan sombong, dia malu. Malu dah ustaz. Ada orang anak-anak muda ramai, saya seorang je tua. Malu di situ adalah malu yang dicela. Malu yang dicela ialah apabila seorang itu malu menuntut ilmu. Itu adalah malu yang dicela dalam syarak. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu. Tidak akan mendapat ilmu orang yang malu. Maka jangan dia malu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tatawwu'. Orang yang ada murabbi, dia mesti ada sifat tatawwu'. Iaitu setelah sifat tawadhu', dia ada tatawwu'. Apa dia tatawwu' itu? Taat. Dia patuh. Dia patuh pada guru dia. Maka apa yang sebahagian orang, Masya Allah, guru dia bagi nasihat dan seumpamanya, dia lawan. Dia lawan dengan guru dia. Orang yang lawan guru dia, macam mana dia nak dapat manfaat? Okey. Dia tanya ejaan dalam Melayu boleh lah. Saya tulis. Kalau dalam bahasa Arab tu dia kena ada keyboard Jawi pula. Tatawwu'. Ta waw ain. Tatawwu'. Okey. Hendaklah dia ada tatawwu'. Dia taat, dia patuh. Kerana kita umat Islam dituntut untuk patuh pada perkara yang baik. Tinggal lagi hawa nafsu kita lah. Ya, maka kita hendaklah juga tatawwu' pada perkara yang baik. Maka itu adalah sedikit sebanyak tentang murabbi. Maka Imam Ibn Jawzi rahimahullah, dia ada murabbi yang namanya Abul Fadl Ibn Nasirin rahimahullah. Ni gurunya ini adalah yang dipilih oleh ayahnya. Ayahnya bawa tangan Imam Ibn Jawzi ni bagi pada gurunya Abul Fadl ni. Abul Fadl Ibn Nasir. Maka Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah ni dibesarkan dengan bersama murabbi dia. Bersama dengan murabbinya. Maka murabbi ni lah yang didik dia. Masya Allah, murabbi ni kerja berat. Kerja berat. Dia kena sentiasa raqib anak-anak murid dia. Dia perhatikan anak murid dia. Seorang ayah mungkin dia ada 10 orang anak, tapi seorang murabbi boleh jadi dia ada ribuan anak murid dia. Dan dia kena raqib satu-satu anak murid dia. Dia tahu anak murid dia begini, yang ni begini, yang ni lemah dalam ni, yang ni lemah dalam ni, dia kena bagi tumpuan dekat sini, dia kena bagi sini. Ya, yang ni, yang ni pandai buat ni, yang ni. Masya-Allah, sukar. Bagi anak murid yang kurang faham, dia kena spend masa yang banyak untuk bagi faham, seperti Imam Rabi' macam Imam Syafi'i tadi. Kita pun tahu Imam Syafi'i busy macam mana. Seorang imam yang besar. Tapi dalam bab mendidik umat, dia spend masa. Dia spend masa untuk didik anak murid dia. Itulah yang dilakukan oleh seorang murabbi. Maka apa yang Syekh Abu Fadl ni buat? Wa kana yahmiluni ila syuyukhi fa asma'ani al-musnad. Maka
Katanya Imam Ibn Jauzi rahimahullah, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, maka sesungguhnya Imam Ahmad ini Imam Abdul Fadl ini membawa aku, wa kana yahmiluni, bawa aku kepada guru-guru syuyukh. Maknanya murabbi ni dia yang kalau dia nak anak muridnya berjaya, bukan semata-mata dia sahaja yang mendidik, tetapi dengan taujihat daripada dia juga boleh tunjukkan, okey, kau ambil ilmu dengan ni, kau pergi ambil ilmu dengan ni. Kerana para ulama ni mereka saling kenal mengenali antara satu sama lain. Bukan satu ulama ni kepakarannya semua benda. Maka Abdul Fadl ni dia bawa Imam Ibn Jauzi pergi kepada guru-guru yang lain untuk mendengar ilmu hadis. Al-Musnad. Musnad ni dia ada satu bentuk penulisan kitab hadis yang dipanggil musnad. Yang dipanggil musnad seperti Musnad Ahmad. Yang ada padanya hadis dan juga berserta dengan isnad. Wa ghairahu minal kutubil kibar. Dan selainnya daripada kitab-kitab yang lain, daripada kitab-kitab yang besar. Wa ana la a'lamu. Tak bergerak pula. Ni. Okey, fa asma'anil musnad. Okey, wa ghairahu minal kutubil kibar. Wa ana la a'lamu ma yuradu minni. Sedangkan aku ketika kecil, aku tak tahu lagi apa yang Abdul Fadl ni nak daripada aku. Aku follow je lah. Imam Jauzi kata, dah guru aku bawa, ayah aku dah serahkan aku pada guru, maka aku ikut je. Sana pergi belajar ilmu hadis, sana pergi belajar. Masih kecil lagi. Imam Jauzi masih lagi umur 7-8 tahun kan tadi dia sebut. Dah dibawa ke majlis-majlis ilmu seperti ni. Wa ana la a'lamu ma yuradu minni, dan aku tak tahu apa yang guruku nak daripada aku. Wa dhabata li masmu'ati ila an balaghtu. Maka ila an balaghtu, maka apa yang aku dapati daripada yang aku dengari, maka aku dapatkan sanadnya, isnadnya. Sanad pengajian, ilmu-ilmu pengajian, yang kemudiannya gurunya Abdul Fadl ni setiap majlis, bila habis majlis, habis khatam satu ilmu, satu kitab dan seumpamanya, maka guruku ni dia pelihara, dia simpan dan dia catat semua yang telah aku dengari bersama dengannya lah. Bersama dengan guru. Imam Jauzi kata, yang aku dengari, yang ni bersama dengan gurunya. Sehingga aku balik. Bayangkan, daripada umur 7-8 tahun sampai umurnya balik. Fana walani sabtaha. Maka aku mendapat kemudiannya sabtaha. Okey, sabat ni apa? Sabat ni apa? Sabat ni, kalau kita jumpa dalam ilmu hadis, orang sebut dia ada sabat, dia ada sabat. Sabat ni ialah biasanya, kebiasaannya ulama' dalam bidang hadis dia ada sabat dia. Sabat ni maksudnya himpunan sanad-sanad dia. Sanad keilmuan. Maka kalau dia ada sanad sehingga pada ni, itu dia, jika dihimpunkan maka namanya adalah sabat. Kalau nak tengok contoh, ada ke tak simpan, ada ke? Contoh. Ada banyak saya letak dalam satu file, tak jumpa dah file tu. Subhanallah. Bukan tak jumpa, ada. Kena cari. Ada. Habis kena cari. Ada contoh dia lah. Ada. Ni dalam file ni.
contoh. Okey. Seumpama ini contoh. Maka diberikan sanadnya sehinggalah kepada pengarang. Contoh lagi, kalau seperti ini sanad seperti ini sanad Syama'il Muhammadiyah. Sanad Syama'il Muhammadiyah. Satu kitab kita ambil, kita ada sanad contohnya. Okey. Kadang-kadang sanad dalam hadis. Sanad akidah mursyidah, sanad akidah tahawiyah yang kita ambil baru ni kan. Sanad akidah tahawiyah dan seumpamanya, ada banyaklah. Maka jika dihimpunkan sanad-sanad ini, maka ada padanya yang dipanggil sebagai sabat. Dipanggil sebagai sabat. Jadi kalau kita lepas ni kita jumpa kita jumpa perkataan sabat itu maknanya sanad. Ya, kita ada sanad. Okay. Semua kitab yang kita belajar ni ada sanadnya. Kitab Laftatul Kabir ni pun ada sanadnya. Boleh saya dapatkan nanti insya-Allah. Siapa yang dah dengar sampai habis nanti kita bagikan sanadnya. Sanad akidah tahawiyah itu ialah saya tak bagilah sanadnya kan. Tapi ada sanadnya. Saya khatam akidah tahawiyah beberapa kali. Ada sanadnya insya-Allah. Maka itu namanya sabat. Sanad tu ada barakah padanya. Kerana sanad ni bukan sahaja ilmu dan matan tu kita dapat secara talaqi, secara sanad. Tapi sebenarnya sanad ni juga adalah kefahaman. Apa yang kita dapat itulah sebenarnya yang guru kita faham. Yang guru kita sampaikan, yang guru kita faham daripada gurunya, yang gurunya faham dari gurunya, yang gurunya faham daripada gurunya sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang ada sistem talaqi akidahnya, maka insya-Allah dia akan mantap. Sistem talaqi fiqhnya insya-Allah dia akan mantap. Sistem talaqi tasawufnya insya-Allah dia akan mantap. Bukan seperti golongan Wahabi, dia baca kitab orang, dia tak faham kitab orang, kemudian dia nak kritik orang. Itu masalah dia. Kan? Maka hendaklah kita faham kitab bukan cara baca sahaja. Macam kes telekong tu lah. Macam kes telekong kan. Bila pengarang, bila Imam Nawawi sebut asfal dari bawah, yakni asfal aurah. Asfal aurah, di bawah paras aurat. Tapi sebagian orang dia baca zahir, dia asfal maknanya bawah tudung pun tak apa. Itu adalah satu kesilapan dalam memahami kalam ulama. Kerana kalam ulama tu kita perlukan kepada syarahan. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, walazamtuhu ila an tuwfiya rahimahullah. Maka aku melazimi Syekh Abdul Fadl ni sehingga wafat. Masya Allah. Tengok seorang anak murid yang nak kebaikan, dia melazimi gurunya sampai gurunya wafat. Itu baru betul-betul berguru. Itu baru betul-betul berguru. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Sukar nak dapat zaman sekarang. Sukar nak dapat zaman sekarang. Di zaman dulu biasa. Para ulama dia duduk dengan guru. Hatta kalau dia tak jadi ulama pun, dia khidmat dengan guru dia. Sampai gurunya wafat atau dia wafat dulu. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, faniltu bihi ma'rifatal hadithi wan naqli. Maka aku telah mendapat daripadanya, yakni kebaikan yang banyak. Daripada Syekh Abdul Fadl ni adalah ilmu hadis, ma'rifah ilmu hadis dan ilmu naqal. Ilmu naqal ni maknanya berkaitan dengan ilmu hadis lah. Itu daripada sanad-sanadnya, daripada jalur-jalur periwayatannya. Maka ini adalah kelebihan orang yang dia mempunyai dia mempunyai guru, murabbi. Kitab ni pun saya ambil talaqi sampai habis. Ada catatan nota
kita buat apa nama tu, nota kaki kan. Kalau saya rajin, saya salin dalam Arab. Kalau tak rajin, saya salin dalam Melayu. Begitulah. Maka insya-Allah kita sambung lagi kitab ni pada sesi akan datang. Ada soalan? Baik, kalau tak ada, barakallahu fikum. Jazakumullah ta'ala kulla khair. Ada soalan? Baik, tanya je. Siapa tu? Umi Syakina. Kalau ada soalan, tanya je. Nota tu macam mana Ustaz? Nota apa? Nota yang Ustaz jadikan slide tu. Mana yang ni? Kitab ni? Ya saya. Ya. Oh, okey, abang baru join InsyaAllah nanti saya bagi. Terima kasih. Okey, sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Sama. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Thank you, Ustaz.